nombor 5. Ada orang nak jemput di hari perkahwinan nanti. Nak jemput. Jadi ni aku bagi pelamin. Baiklah Fan. Baiklah Ifan. Berfikiran jauh. Buat a leader lah. Kan fikiran jauh. Jadi soalan pun bagilah pelamin. Apa jawapan nombor 5 14-40. Baba? 5040. 040. Sekejap, saya salah baca. Ya, 504. 5040. Salah baca. Yang B? Itulah dah berangan naik pelamin. B? 720. Berapa? 1440. 1440. Ya, 1440. Okey. Siapa tak dapat yang ni? Saya. Apa tu? Okey, tengok Siapa saya? P-E-L-A-M-I-N. Wow. Dia kata bermula vokal. Vokal ada 3 di sini. So kat sini ada 3 pilihan. Berakhir dengan konsonan bermakna kat sini ada 4 pilihan. Huruf kita ada 7. Saya dah guna kanan dan kiri 2. Bermakna berbaki 5. Berbaki 4. Berbaki 3. Berbaki 2. Berbaki 1. Darab. Okey? Boleh Okay, next. Soalan seterusnya. Nombor 6. Okay, nombor 6. Apa jawapan nombor 6? Jawapan nombor 6. Siapa dapat 6? Saya dapat 0.05 pi. Tak tahu betul ke tak ke. Terbalik. 0 point? 0.05. Betul cikgu. 0.05 pi. Okey. Tengok sini. Jadi dekat sini, kalau kamu tengok, dia kata satu bola berbentuk sfera dengan jejari R mengalami kebocoran. Luas permukaan A menyusut. Luas permukaan A menyusut dengan kadar. So 0.2 ni nilai apa? Delta A. Okey, dia adalah ataupun sebab dia kadar, awak nampak kadar rate, you guna yang ini, dA dt. Dia menyusut bermakna negatif 0.2. Negatif 0.2 sebab dia menyusut. Okey. Soalan diberi pasal area. So bila dia area, so you dapat dA dt. Jadi formula dia dA dt equals to, this one is A in term of R. So you dapat dA dR darab dR dt. Soalan nak apa? Cari kadar perubahan jejari. So soalan minta kita cari yang ini. Okey? Jadi kita masukkan apa yang ada di sini. dA dt kita dah ada iaitu negatif 0.2. dA dR kita di sini. So you punya dA dR ialah 8 pi R. So sini 8 pi R. Darab dR dt. Ini yang kita nak. Kita tak tahu R kita. Okey? So dekat sini R kita nak cari macam mana? Kalau awak tengok sini, cari kadar perubahan jejari bola itu dengan dalam sebutan pi pada ketika luas permukaan adalah pi. Luas permukaan awak punya A. Luas permukaan dia kata pi. Sama dengan 4 pi R kuasa 2. So R kuasa 2 kita ialah 1/4. Bermakna R kita ialah 1/2. Faham? Faham. Boleh? Okey. Boleh. So negatif 0.2 sama dengan 8 pi. R kita adalah 1/2 sama dengan darab dR dt. Ini 4. So you dapat dR dt kamu adalah negatif 0.2/4 pi. Ringkaskan. Zul, macam mana dapat positif tadi? Saya lupa tu cikgu, negatif 0.2. Zul, silap kat mana Zul? Menyusut cikgu. Kan, saya dah teka dah kau salah dekat situ.
Yes. Okay. So ini jawapan dia. Jadi Eh, sebab untuk dia pelajaran menyusut dapat ni berapa tadi markah ikut bila Zul 3? bagi jawapan positif. Sebab awak akan dapat formula je. Saya rasa kat sini awak boleh dapat 1 atau 2 markah je. Sebab 3 dia susah. Untuk paper 1, kalau markah dia 4, engkau nak dapat 3 tu sangat susah. Engkau boleh dapat 1 atau 2. Kalau markah dia 3, engkau susah nak dapat 2. Engkau boleh dapat 1. Markah Boleh? satu dia kat mana cikgu? Okey, kat sini kalau awak tengok, okey, dekat sini you dah boleh dapat 1. Sebab kamu dah tahu yang dia adalah menyusut. Nilai dia negatif. Maksudnya 1 ni yang asas. Kamu nak keluarkan statement yang ada, yang kamu faham. Info yang ada kat situ kamu boleh keluarkan. Itu you dapat 1 markah. Sebab tu dia kata, okey, ajar pelajar paper 1 kejarlah 1 markah untuk setiap soalan. Sebab 1 markah setiap soalan tu kamu keluarkan info, you senaraikan. Contohnya dia cerita pasal janjang kan, progression, kau senaraikanlah apa dia ikut kalau soalan tu bagi dalam cerita, kau keluarkan dia dalam ayat matematik, macam tu. Faham? Boleh? Ada soalan lagi? Tak ada Okey. Okay. Boleh? Okay, next. Sekarang kita tengok soalan nombor 7. Nombor 7 apa jawapannya? Apa jawapan 7? Apa jawapan 7? Cikgu, saya tak sure lah tapi kan. Okay, tak apa. Cakap je. Tapi lah saya dapat negatif PX kuasa 2/6. Oh, yo. Okay. Okay, tengok soalan nak apa? Soalan kamu tengok dekat sini. Okay, dia kata dekat sini cari perubahan kecil X delta. You nampak Y. Y ni negatif 3, awak naikkan X negatif 1. So bermaksud awak boleh cari dy dx. Dy dx awak apa? You dapat di sini adalah 3 per X kuasa 2. Faham? Okay, dia nak small change. So dy dx equals to delta y delta x. Dy dx dah ada, iaitu 3 per X kuasa 2 sama dengan delta y. Awak tengok dia kata apabila y berubah dari 6 pergi 6 tolak P. 6 tolak P bermakna dia punya delta y adalah negatif P per delta x. You kena cari nilai x yang asal. Biasanya kita masukkan X yang asal dekat sini. Tapi ini untuk Y. Bermakna X kita tak ada. Jadi kamu buat Y-nya, ambil kat situ. Y kita ialah 6. 6 sama dengan negatif 3 per X. Bermakna X kita adalah negatif 1/2. Jadi 3 per negatif 1/2 kuasa 2 negatif P per delta X. Okey, jadi 3 per negatif 1/2 ataupun kat sini dapat 3 per 1/4. Dapatlah 12. 12 sama dengan negatif P per delta X. So delta X kita adalah negatif P per 12. Oh cikgu, saya salah dekat dy dx tadi cikgu. Itulah dia. Ingat dy dx, kalau ada X dekat bawah tolong naikkan dia. Saya dah naikkan tapi saya tolak dulu punca tu baru darab. Tolak kan? Oh, faham. So, Faham. Faham. Hati-hatilah. Kalau pembezaan pengamiran, yes, kamu kena buat dulu kuasanya bawa ke bawah. Tapi kalau pembezaan, you bawa yang asal. Faham tak maksud saya? Kalau kamiran, kalau dia 3x kuasa 4, kamu ambil ni, selesaikan dulu dia jadi 3x kuasa 5. Maksudnya kita operasikan dia dulu baru bawa ke bawah. Tapi kalau dy dx, kalau dia 3x kuasa 4, kalau dy dx ni 4 ni dulu yang kita gerakkan. Boleh? Boleh. Okay, next. Cikgu, Soalan pemarkahan macam mana? Okey, pemarkahan dekat sini ada 3 markah. Okey. Jadi dekat sini apa yang kamu dapat? Okey, ni cerita full mark tak ada masalah. Ini kalau kes yang tak dapat full mark. So yang tak dapat full mark, you boleh dapat 2 markah dengan apabila kamu masukkan nilai ini.
Okey, sebab kat sini kamu tahu macam mana nak cari nilai X. Okey, maksudnya kalau dapat ini memang full mark lah 3 markah. Kalau tak kat sini you boleh dapat B 2. Okey, and satu lagi apa yang kamu dapat dekat sini kamu dah boleh dapat untuk B1. Iaitu yang simple je, iaitu kamu buat pembezaan. Faham? Boleh? Faham. Okey, nombor 8. Siapa tak boleh ni memang aku nak tumbuk je kat sini. Apa nombor 8? Apa jawapan 8A? Biar saya check je. Saya dapat 17 dengan negatif 17. 17? Dengan negatif 17. Apa Ivan? Ada orang tak saya dengar macam jawapannya 17 lepas tu macam ada bersambung. Oh. Apa jawapan A? Dengan negatif 17. Maksudnya sebab dia modulus kan? Ya, so jawapannya akan jadi 17. yes, 17. Macam mana okey? Bukan kena buat dia tu. Apa dia Irfan? Bukan kena buat 1 negatif 5, 1 5 tu. Irfan, itu kalau dia kata fx sama dengan 5 dan dia ni modulus, barulah kau buat 3x tolak 2 ni. Bila dia buat macam ni, kau buat 3x tolak 2 sama dengan 5, 3x tolak 2 sama dengan negatif 5, iaitu apabila image dah diberi. Kalau objek yang diberi substitute saja dan positifkan nilai. Faham? Okey tak? Okey. B, apa jawapan B? B jawapan dia 1 dengan 1 per 2. Ya. B jawapannya 1 dengan 1 per 2. Nilai X. Ini baru jadi positif negatif. Bila dia kata make untuk itself, iaitu memeta pada diri sendiri, korang buat fx sama dengan x. Satu lagi, nilai baru Ifan cakap tadi, 1 positif, 1 negatif. Faham? Boleh? Nishkim? Oh, Nishkim. Nishkim? Miskin line dia slow. Nishkim tak ada dah? Line dia slow. Oh, line ni slow. Ada juga tapi Aiman ada Aiman? Ya ke? Itulah macam mana ya, kesian korang. Okey, soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Okay, tapi saya tak sesalahkan lagi lah nombor 9 ni tadi. Okey, sekarang kita cari dulu titik. Sebab saya pun macam confused sikit soalan ni. Kita tengok kok ada yang nampak, saya tak nampak kan. Okay, dia kata Raja 3 menunjukkan persimpangan lorong yang berserenjang dalam sebuah tapak semayan. 4 penyiram O, A, B dan C dipasang dalam kedudukan seperti ditunjukkan. O, A, B, C. Okey, dia kata jarak terdekat masing-masing daripada kedua-dua lorong. Jarak terdekat maksudnya inilah ke bawah. Jadi B ni terdekatnya dari sini nak pergi ke sini. Macam tu. Jadi soalan tanya kat sini, diberi bahawa O, A, B, C ialah segi 4 selari. Bila segi 4 selari, kamu boleh cari titik B. Kamu tengok dari O nak pergi ke A, dia gerak 3, naik atas 4. Okay, 30, 40. Jadi C nak pergi B pun akan gerak 30, naik 40. Bermakna B kamu, berapa titik B kamu? Macam tu Berapa B? Nishkim tahu tadi Nishkim. Berapa? Tadi Nishkim cari titik B tu dia buat garis lurus AB dengan CB. Yelah tu, tapi sebenarnya kamu boleh congak je ni. Kan ni naik ni kan 30, ni 1, 2, 30, naik atas 40. Bermakna ini pun akan 30, naik atas 40. Jadi ni kan kat sini kan dia ni, ini sini kan 60. So tambah dengan 30. Faham? Kan 60 tambah dengan 30 bermakna sini 90. Okey, ini naik atas 40 bermakna ini pun naik atas 40. So dia 20 tambah 40 dia adalah 60. Faham? Okey. Okey.
Jadi dia kata jika kedudukan penyembur air O diwakili oleh 00, nyatakan kedudukan penyembur A dan C. So baca je lah A dengan C tu kan. Okey, A-nya adalah berapa tu? A-nya adalah 30, 40 dan C-nya apa? Baca je koordinat di situ. 60 tu. Okey, 60, 20. Okey, dia kata jarak terdekat di antara penyembur air O dan B. Jarak terdekat antara air ni. So kita guna apa ni? Formula jarak je lah. Oh, jarak. Boleh? Bro, kalau So maksudnya kat sini kalau kalau teruskan. soalan macam ni Ego. Dia A 2 markah, B 2 markah. Dia kalau kes kat sini sebenarnya soalan A tu sebabnya dia ada A dengan C jadi memang 2 markah lah. Sebab dia 2 nilai kamu cari A dengan C, so dia 2 markah. Boleh? Boleh. Okay, next. Okay, soal jom. Mana dia? Lari hilang. Okay, soalan nombor 10. Okay, soalan nombor 10 saya start pula tadi. Okay, tengok Garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 8 menyilang pada garis lurus Y sama dengan X. Y sama dengan H. Jadi, bila kat sini, kalau kita tengoklah, kadang-kadang kita perlu lakaran baru nampak dia nak faham tu senang. Okay, sini 8, sini 4. Ini untuk Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Okay, jadi dekat sini kalau kamu tengok, dia kata dia ni menyilang garis lurus Y sama dengan H. Okay, yang saya faham dekat soalan ni dia ni Y sama dengan H. Okay, sebab dia kata Y sama dengan 2X tambah 8 menyilang garis lurus Y sama dengan H pada paksi X dan pada paksi Y. Sebab dia kata Y sama dengan H. So dia dia akan ada satu garis yang melintang. Okey, kemudian dia kata dia kata di titik A, B dan C. Saya agak confused juga ni soalan ni. Siapa yang nampak nanti boleh share kat sini. Okey, kemudian dia kata diberi bahawa luas segitiga OAC ialah 12. Jadi sekarang O is your origin point lah, for sure lah. A dengan C ni, tu yang saya jadi saya macam stuck sikit. Sebab dia kata ada siapa yang nampak tak ke? Akil nampak tak Akil soalan ni? ABC Iskal? dalam satu garis tu. Apa dia? Jadi ABC tu dalam satu garis tu. Sebab dia kata menyilang garis lurus Y sama dengan H. Y sama dengan H, tapi sebenarnya tak semestinya pun dia dekat garis yang ini. Sebab dia cuma ni betul lah yang cikgu lukis kan. Dia kata kan garis lurus tu menyilang ada Y sama dengan H. Dia silang H, lepas tu dia silang X dengan Y kan. So titik A dekat garis H tu. Tak, ini macam ni kan. Macam tu. Jadi bermaksud dekat sini kita akan ambil Y sama dengan H. Jadi H 8. H8. Okey, lepas tu apa? H 8. Dia kata paksi X dan paksi Y masing-masing paksi X ni, so masing-masing di A, B dan C. Saya sebab kat sini dia kata OAC 12. Jadi tak mungkin Koordinat A dia. apa dia? Koordinat Nampak tak? dulu cikgu. Yelah, sekarang koordinat A kita sebab dia kata OAC ialah 12. Sekarang kita tak tahu pun A, B, C tu dekat mana kan? Saya try buat lah. Tadi saya macam stuck pula. Siapa dah dapat? Iqbal dapat, Iqbal? Dalam kira saya pun saya tak pakai pun yang luas tu. Saya pun tahu. Kan sebab luas tu dia kata segitiga OAC 12. Macam mana? C04. C04. 40. cikgu. Okey, ya. C tu B. B baca 08 kan. Sebab sekarang
kalau ikut ayat, B dia paksi X. So ini B. Kan? Ah, Okey, lepas tu C kita kat paksi Y. Betul? okey. Kan? Jadi, kalau ikutkan, Jadi A dia atas lagi lah. A dia sebab dia kata kat sini, tengok jadi kita guna luas sebab A dia kata OAC. So saya tadi fikir macam ni. Tengok 1/2 O. A saya tak tahu. X, Y. Okay? Then AC saya adalah 08. Okay, 0, dekat sini 12. Jadi kalau kita tengok, kita akan dapat kat dalam ni, ini semua ke bawah ni, dapat 8X, yang lain jadi 0. 8X sama dengan 24. Jadi X saya dapat 3. Bermakna titik A saya, X-nya 3. Titik A saya, X-nya ialah 3. Tapi Y saya Tak cikgu. Y dia sama Y tiga. cikgu lah. Maksudnya kat paksi Y sama dengan 8 tu, so X sama 3. Macam tu ke? yelah, X-nya 3, Y-nya 8 macam tu. 8. Kat garis lurus. sebab dianggap dekat garis lurus ni Saya rasa macam dia potong kat tengah-tengah tu antara A dengan C tu. antara A dengan C. Antara B dengan C tu. Mana tak nampak lagi? Antara B dengan C kat tengah-tengah macam tu. Itu. Lepas tu kat sini A-nya. Kita buat andaian A kat sini. Tapi dia kata kat sini A dekat gitu. Jadi sebab dia segitiga OAC kan, sebab dia kata segitiga. Tapi dia Gitu ke? ke? Jadi kita nak cari Y-nya, masukkanlah X ini dalam persamaan ini. Betul ke? Nanti kita cek balik cuba Sebab saya terfikir macam tu tadi. So kalau A dia 3, so Y kita adalah -2 darab 3 tambah 8. Bermakna Y kita adalah 2. Bermakna titik A kita di sini, A kita adalah 3, 2. Okey. 3, 2. Then soalan ni B dah senang dapat. Dia tanya Y nilai H. Jadi H kita ambil 2 lah sebab persamaan kita Y sama dengan 2. Tak apa, kita semak balik. Kalau kita masukkan 3, 2 dekat sini. 1/2, 0, 0, 3, 2, 0, 8. Dapat tak? Ishkim kata -2x tambah 8 sama dengan H. -2x tambah 8 sama dengan H. Sebab untuk cari titik A dia bersilang kan? untuk cari H negatif. Habis X-nya tak, Ya. ini kan Y sama dengan H. Kamu gantikan H kat sini. Habis X-nya? X-nya ambil apa? 3 lah kan cikgu. Yelah, sebab yelah maksudnya ambil X inilah kan. So Nak set balik apa? yelah, sekarang ni yang saya cari Y. Kan persamaan kita Y sama dengan H. Y sama dengan H, saya buat Y sama dengan H, jadi saya cari Y. Cari Y tu sebenarnya cari H lah. Betul lah, awak direct terus cari, masukkan nilai H kat situ. Faham tak? Tak rasa. Faham tak? Boleh? Kan boleh. Tadi saya duduk berbual saya macam stuck sikit. Tapi bila dah bincang, okey macam itulah. Okey? Okey, next soalan nombor 11. Nombor 11. Apa jawapan nombor 11? Apa jawapan nombor 11? Apa jawapan nombor 11?
Sekejap saya nak ambil A. B kita tadi 40. Okey. Titik ni tadi apa? Saya nak. Alamak, mana tadi? Wih, laju kan. Alamak, mana dia? Okey, apa jawapan? Ni senang je ni. Nombor 11, Kisha. Kalisa ada tak? Saya buat slow-slow je ni dengan korang ni. Nak bagi betul-betul, okey. Sebab soalan ni agak cantik. Kan? Dia nampak susah. Tapi sebenarnya taklah susah sangat pun. Okey, nombor 11. Apa jawapan dia? Kalisa? Kalisa ada tak Kalisa? Ada Ain? cikgu. Ada. Okey, Ain ada Ain? Ada. Aina? Aina 5IA dan 5AK1. Dua-dua. Tak ada? Okey. Okey, apa dia? Apa jawapan A? Kalisa. Kalisa, apa jawapan A Kalisa? Negatif 4Y tambah 12X. Yes, betul. Mudah kan? Negatif 4Y tambah 12X. Apa jawapan B? Jawapan B apa Ain? 3Y tambah 3X. Ya, 3Y tambah 3X. Semua orang dapat ya? Ini mudah je. Okay, next. Tengok soalan ini pun cantik. Nombor 12A. Apa jawapan 12A? Siapa saya nak tanya? Kamarul, 12A apa Kamarul? Saya dapat 7. 7. Ada orang dapat lain? Atau tak dapat? Semua dapat 7? Dapat. Yes, good. 7. Kalau tak dapat bagi tahu ya. Okey, nombor 12. B. Apa jawapan 12 B? Jap, nak tengok orang jap. Siapa ada kat sini? Cikgu saya tak dapat. Okey, yang mana? A? A ke? Okey, A ni dia kata inverse of G. G ni pergi sini. Maksudnya GX ialah X tolak 3. Dia suruh cari inverse. So inverse is like Y equals to X tolak 3. X sama dengan Y tambah 3. So inverse of GX ialah X tambah 3. Maksudnya 4. Jadi 4 tambah 3 dapat 7. Okay. Okay B. Mujibah. Dapat tak B Mujibah? Tak. Tak. Orang lain siapa Izzati Imani ada tak? Izzati Imani ada tak? Tak ada. Fagira? Fagira? Alah, kenapa tak dapat? Senang je ni kod. Okey, mungkin korang tak faham nak cara baca. Tengok dalam dia bentuk ni selalu yang dia buat macam ni tu. Gerak-gerak sana. Ini bermaksud kalau buat G, H. Maksudnya fungsi pertama adalah G. Kalau fungsi pertama adalah G, penulisannya GH ke atau HG? Maksud cikgu apa? HG. Dia tanya HG negatif 6. HG kita kat sini apa? HG kita sama dengan 7X tambah 2. Ya, gantikan je lah X-nya. 7 darab negatif 6. Tambah 2 dapatlah negatif 40. Faham? Betul. Kalau saya suruh cari HX macam mana? Soalan saya cari HX. Kalau cari HX, G. apa dia? Kalau soalan saya nak HX. Kena tu inverse dulu. Yes. Ya. Sebab HG dah diberi. Iaitu 7X tambah 2. GX dah diberi.
X tolak 3. Jadi yang sama di sini adalah G. So kita akan inversekan G. So you akan buat di sini ialah HG inverse G. HG inverse G dah cari dah dekat atas. Masukkan X tambah 3. HG kita ialah 7X tambah 2. 7X. X kita X tambah 3 tambah 2 dapatlah 7X tambah 21 tambah 2, 23. Inilah awak punya GX. Faham tak? GX pula, sorry. HX. Faham? Ingat ini yang fungsi pertama, fungsi kedua tu. Boleh? Zul, kau tidur dah ke Zul? Boleh. Okay, jangan tidur. Nishkim? Dah segar lagi. Nishkim? Tidur dah? Nishkan? Tidur dah? Hilang dah Nishkan? Kita penat dia tidur ni. Nishkan hilang Jaga dah? anak. Jaga anak. Ramai juga, ada 20 orang ni. Hidayah ni Hidayah Budi ke Hidayah Zul? Hidayah Kau kat tangan Zul. Hidayah Zul. Hidayah Budi. Hidayah Budi saya rasa ni. Dia raise hand tu. Itulah nampak dah. Aikal ada, senyap je kau Aikal Tumbuk kau sekarang. Aikal? Malu lah Aikal ni. Aikal? Aikal tidur ni. Aikal? Tidur. Anik mana Anik? Kamarul, Anik mana? Tak tahu cikgu. Tidur. Betul lah korang ni. Tengok Aikal ni. Ada juga kena jerit dengan mak dia sekarang ni nanti. Aku panggil mak dia nanti. Okay, next. Teruskan. Nombor 13. Apa jawapan 13? Nilai M lah cikgu. Dia main teka-teka je ni. Nilai M saya teka 4 je, betul? Saya teka 13 cikgu. Betul tak? Ya, 13. Oh. Ni main congak-congak je. 8 macam mana boleh jadi 25? 8 darab 3 tambah 1. 6 darab 3 tambah 1. 4 darab 3 tambah 1. Dapatlah M. Negatif 2 darab 3 tambah 1. Faham? Cikgu macam mana nak pandai teka? Ni kena pandai teka lah. Ini matematik pun ada kan? Ini teka-teka ni berapa cikgu? Ini teka-tekanya satu markah je. Tak, saya tanya bab berapa cikgu? Oh, bab berapa? Bab 1 lah fungsi. Oh. Puan. Apa B jawapannya? Sulat. Dia kena ada kurungan cikgu. Iyalah, apa jawapannya? Bermakna kalau A salah, B pun akan salah. Sebab apa dia tu? negatif 5, 13, 16, 25 dalam set. Okay? Jadi kalau A salah, B salah. C pun salah lah. Sebabnya tak tahu nak teka. Jahatnya soalan ni. Fx sama dengan, apa dia? X 3x tambah 1. Ya, 3x tambah 1. Siapa saya dengar baru masuk ni? 3x tambah 1. Oh. Imran. Saya baru masuk. Oh, dia baru habis buat homework. Saya tak boleh nak gerak sekejap Okay. Dah siap buat homework? Homework Imran. Oh, Jawa. Homework. Awak tahu tak anak saya kan yang tingkatan 2 tu kadang-kadang biasa kan kadang-kadang mengaji kan, bila kadang-kadang cikgu Rizal tersebut macam cough ke roh macam tebal sikit kan. Lepas tu saya cakap dengan suami saya rasa saya orang Jawa tapi kenapa dia orang Kedah yang baca tu jadi tebal. Atau anak saya kata dia punya ustaz cakap dengan dia,
Anak saya masa dia mengaji tu, dia baca macam tebal lah. Ustaz dia kata, tahulah mak awak Jawa tapi tak payahlah bunyi Jawa sangat. Aduh, cakap Jawa pun tak tahu anak aku. Jawa. Jawa tapi tak tahu cakap Jawa. Jawa lah. Okey. Okey, nombor 14. Apa jawapan 14? Saya tak 14, dapat. Saya tak apa sempat jawapan. Ya ke? Okey, dia kata kat sini sebiji guli dilepaskan pada satu ketinggian H. Okey, dari suatu permukaan. Guli itu akan melantun 75% daripada ketinggian asalnya apabila guli menghentam permukaan itu. Ketinggian guli itu selepas N kali lantunan diberi sebagai H yang ini. Okey. Jadi, soalan pertama, ketika guli itu dilepaskan, berapa H-nya? Berapa H? Dia 10.075%. Ketika dilepaskan, N-nya 10 berapa? kan cikgu? N-nya 75. Ya, jawapannya 10. Jawapannya 10. Ya Allah. Sebab N kosong. N kosong, baru nak dilepaskan. Ya Allah. Ya Allah. Nampak tak? Tu saya kata soalan ni tak susah. Tapi yang susahnya engkau yang susah. Susahnya. Okey. Okey. Jadi dia kata after 8. After 8 masuk je lah dalam formula. Selepas 8 kali lantunan. Selepas 8 kali lantunan bermakna ketinggiannya jadi berapa? So masukkan je lah N-nya tu. Faham? Macam mana cikgu? Dia kata Ni selepas janjang ke apa ni? ini janjang lah tapi dia geometri lah. Sebab lantunan kan, lantunan dia akan jadi geometri janjang geometri, geometri progression kan? Faham? Masuk nilai je. So ni S. Ni bukan S. T. Ya, inilah tak payah T, tak payah S. Kau guna je lah H ni. 8 je Ya lah. N dia Allah. 8. Ya Allah ya Tuhan. Tak nampak ada N kat situ. Oh iya ke? Ya Allah. Tadi tak nak tanya kalau tak nampak. Tak sarang cikgu. Okey, nombor Berapa ni? nombor 15. 1.000. Okey, nombor 15 apa jawapan? Oh, susah ni. Susah ni. Lock. Lock. Berapa beratus cikgu? Okey, dah apa? Sekejap. Ini cikgu, kita kena tukar dulu asas. Apa dia? Kita kena tukar dulu asas. Sekejap aja ke? Saya try jap. Saya ada dengar suara perempuan menjawab. Y sama dengan X04. Salah. Sekejap je kau. Okey, buat. 729. Salah. Kita kena tukar dulu base dia. 27 kuasa 3 kan? 3 kejap je. Potong situ. Potong. Jangan tak potong. Tolak bahagi. Potong. Jangan tak potong. Y kuasa 2 sama dengan macam lain je ni. 3 kuasa 4 3 Sekejap. Danish kata saya jadi robot. Apa dengan ini tu? Dia dah penat kena bully. Yau. Hari-hari kena bully dengan Zul cikgu. Saya tak tahu kena apa dah. Syamina ada tak Syamina? Syamina. Syamina? Jamina. Aku tengok online. Mana Kau join kelas tak?
Kau jangan kelas Aduh, tak. kantor ya. Entoi. Okey, korang buat sekejap. Saya nak turun sekejap je. 3 minit tak sampai. Jap. Cikgu. Takut lah dengan korang. Zul, kau ni diam lagi. Apa Fan? Kesian sikit. Apa bongok? Dia dah penat kena bully. Tolong aku janganlah. Zul, janganlah. Zul. 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 Zul tak ada. Zul dah tak ada dah. Kenapa jadi macam tu? Elok ni. Asal tak dapat tu? Aku tahu ni, sekejap. Baik. Aku tahu. Aku kata Ini dia tahu. lebih Baik. dari cinta. Aku Ini tahu ni. kita perlu ni, sekejap. Sekejap. Macam turun. Tahu ni. Dah dapat. Sekejap, 1 minute. 1 minute. Saya nak dapat ni. Tolak bahagi tambah darab. Cikgu, saya give up. Jangan give up lagi. Saifah. Oh, dia akan tolak macam Aiman. Cikgu, Aiman angkat tangan. Dia nak tanya soalan. Dapat. Aiman dapat, Man. Aiman tak kisah. Masya Allah, Man. Cikgu, saya nak dapat. Saya dapat sama dengan Aiman, cikgu. Dapat. Saya Dapat ada apa? geng. Kejap. 1 minute. Aku ada geng profesional. Aiman cakap cikgu, dia dapat tuduh. Dapat, ya. 3 per Y 3 per kuasa 3 per 5 betul ke? Salah. Alah. Cikgu, Aiman dapat 729 per Y kuasa 3. Macam salah. Kejap Saya dengan Aiman dapat sama. Saya ikut majoriti cikgu. Tak apa, saya try. Saya takut saya yang silap. Sekejap ya. Saya tak tahulah cikgu, tapi saya dapat 9 tolak Y kuasa 4. Baik, Aiman. Dapat 9. Okey, kita tengok X sama dengan Y tolak Y kuasa 4 ataupun Y kuasa 3. Antara dua Okey. tu je. Okey, tengok Pilihan Okey, sini log Y kuasa 2, 3. Sama dengan, okey, saya naikkan atas. Okey, jadi ini tolak kan? Tolak saya buat sini dulu, tambah log X kuasa 2, 3 per 3 sama dengan 4. Darab semua dengan 3. So, dia akan jadi, ni darab 3 naik kat sini kan? So, naik ke atas terus saya buat log Y kuasa 6 asas 3. Boleh ikut tak? Tambah log X kuasa 2, 3. 4 kali 3, 2. Okey. Kenapa log Cikgu, X cikgu kuasa kalau 2 asas 3 per 3? cikgu, 3 sebab dia 27. 27 adalah 3 kuasa 3 asas 3. Dia 3 lah. cikgu, Ya. kalau saya tak darab semua dengan 3 tapi saya bawa 3 tu ke sebelah je, boleh ke? Salah. Ni kau tahu Kenapa? tak? Ni orang sebelah ni mengamuk, kau tahu tak? Sekejap. Aku tanya kau sekolah rendah, cikgu kau ajar tak kalau macam ni 1/2 tambah 3 sama tambah A sama dengan 7. Adakah kau dapat A sama dengan 14? Sekolah rendah dah belajar betul? Oh dah. Nah, aku nak tanya kau rendah tak belajar lah. Ni kau belajar kat mana ni? Kau belajar kat universiti lah. Okey, dah. Okey dah. Cikgu Rizal ada ajar lah. Jadi
Oh. Cikgu Rizal di padan dah ajar salah. Cikgu Sain ajar maths. Di sini y kuasa 6 ini 3 tambah 3 darab x kuasa 2 sama dengan 12. Okey, A. Mana A? A B kuasa C. Okey. So dia nak y. Y kuasa 6 sama dengan 3 kuasa 12 per x kuasa 2. Dia nak X ke cikgu? So, X lah cikgu. Hah? Dia nak ungkapkan X. Dia nak X ke cikgu? Alah. Okey, saya tersilap. Saya silap. Ya, saya silap. Tak apalah, saya hilang satu markah. Okey, so x kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 12 per y kuasa 6. So x-nya sama dengan 3 ya y 6 sini 1/2 x sama dengan 3 kuasa 6 Cikgu, saya per still tak faham y kuasa lah, cikgu. 3. Boleh lah tu. Cikgu Saya siapa? dapat dekat-dekat lah juga tu cikgu. Apa yang tak faham? Kenapa? Mana boleh. Apa? Saya dah dapat log X kuasa 2. Gitu lah. Saya confused lagi Ni, lah. ni Zul. Ni ke Zul? Yang saya bulatkan itu, ni Zul, kau tengok yang atas ni, yang aku warnakan biru ni, kan kita buat penukaran asas. Kamu ingat bila penukaran asas, okey saya buat Cikgu tukar warna tu purple. jadi 3. Yelah. Saya Faham? tukar yang 3 jadi 27. Kan dia tolak. Kau nak kuruskan, kau nak gemuk? Tak boleh. Saya nak gemuk cikgu. Kau nak kuruskan, kau nak gemuk? Nak gemuk. Faham? Jangan apa-apa awak kena ingat. Kita kena permudahkan. Apa-apa kita kena permudahkan. So saya boleh dapat markah kat mana cikgu? Mana yang kau nak aja. Sekejap Aduh, kena darab 93. Aduh. Nading macam ni. Okey, sekarang saya bagi tahu markah. Dekat sini markah dia 4. Kalau full mark tak ada masalah lah. Jadi dekat sini, okey, sini full mark tak ada masalah. Okey. Yang bawah sekali tu. Betul juga. Memanglah sebenarnya. Memang Zul, kalau kau tukarkan besar tak ada masalah. Boleh. Kau besarkan. Lain ni. Tak ada masalah. Tapinya jadi cumanya maksudnya bagi saya senang kamu kecilkan. Sebab kalau kamu besarkan kau jadi y asas 27 kan. 3 asas 27 dia jadi pecahan. Kan? Kalau dia contohnya log y 27 per log 3 27 ini jadi pecahan. Betul. Jadi elakkan dia betul. Jawapan memang betul. Tapi proses bila ada pecahan tu, maka proses pecahlah kepala. Aduh, Okey. pecah lah kepala. Cikgu, Aiman tanya. Ya, Man. Apa, Man? Kalau dia buat cara yang tukar asas cepat-cepat tu boleh tak? Yang macam dia nak samakan dengan 27 dia terus 3 kuasa 3 lepas tu y kuasa 2 pun kuasa 3. Boleh. Boleh dapat markah? Sebab dapat sebab dia paper 1. Easy Maths memang guna tu. Tapi sebab saya tak nak guna tu sebab saya nak ajar kamu juga cara maksudnya hukum penukaran asas. Kalau awak guna cara tu awak tak tahu penukaran asas. Easy Maths memang dia guna macam tu. Dia maksudnya kalau besar ni kamu darabkan tak ada masalah. Tapi dia sebab dia paper 1. Paper 1 you dapat apa Zul? Teruskan. Cakap tak habis. So, saya nak apa? Yang easy math satu ni ada kan? Tu lah. Tapi cikgu tu tak cakap apa-apa lagi pula. Korang tak ada apa-apa Sabtu ni? Join tajuk. Nanti Saya Sabtu dah save lah. Nanti saya dah bercakap kat dia. Sebab dia biasanya dia call saya tanya saya ni dia senyap je pula. Okey. 16.
soalan 16. Apa jawapan 16? Malu je cakap. P8. Ini siapa ni? Ini nombor saya cikgu, save contact. Siapa orang ni? Kasih lama cikgu. Tiba-tiba ni nombor saya cikgu. Tapi Samina nak masuk. Lepas tu sudah aku save nombor dia. Suka hati je. Cikgu accept Samina. Syamina dia kata kan, dia kan tak pakai MOE. Cikgu tak Dia nak dia kata tak accept. Okey. Tu dia tengah masuk. Selamat datang semua. Selamat datang. Syamina dia bangun solat tahajud. Awal. Apa pula awal sebab dia dah tidur lagi tadi. Oh, boleh. Okey 16. Apa jawapan 16? Cikgu, Aiman tanya tu. Aiman tanya Ya. guna lebih besar tu. Apa? Aiman tanya. Macam mana guna lebih besar dan sama dengan ke? Kalau Tu kalau nyata kan. ini dia kata punca sama. Dia kata suatu persamaan kuadratik mempunyai dua punca sama. Punca sama gunakan apa? Sama dengan kosong. Apa nak buat lebih besar, lebih kecil bagai? Sorry cikgu. Cikgu maafkan Aiman cikgu, tak sengaja. Siapa jawapan P? P8. Kejap. 8. Ni ada 8 je. Kita Kau nampak tak ni? Nilai. Time dulu jawapan pertama kalau betul jawab kedua. P kuasa 2. 8 ada 4 je. Ya, P sama dengan 8. P sama dengan negatif 4. Cikgu Aiman tanya cikgu. Ya, kenapa Aiman tak ada suara? Mic dia rosak. Dia malu. Oh, apa Man? Persamaan kalau persamaan yang lebih besar dan sama dengan apa ayat ni? Oh. Okey, Kalau kalau persamaan yang lebih besar dan sama sama tu, dengan itu ada punca nyata. Real. Kalau nyata baru ada nyata. sama. Ya Man. Okey? Dah. Makanlah. Nombor 17. Tengok. 17. Oh. Dah sampai 7. Tadi berapa markah je soalan? Tadi 2 markah je. Tapi 2. tak, sepatutnya 3 ni. Boleh dapat 3. Nombor 16 tadi. 16 tadi sepatutnya boleh dapat 3. Bila dapat 2 nilai P tu dah full mark kan. Jadi dia mesti dua-dua betul. Lepas tu satu lagi kamu menggunakan formula B kuasa 2 tolak 4 AC tu 1 markah macam tu. Sepatutnya 3 ni. Okey, nombor 17. Apa jawapan 17? 17 ni saya macam pernah buat. Tapi kenapa tadi saya tak boleh buat? Saya jadi jam. Itulah. Tapi saya rasa saya pernah ada budak tanya. Saya dah pernah terang. Ini sebab soalan macam bentuk batu pahat ke Putrajaya Saya dapat punya jawab soalan? B, ego. A tak dapat. Boleh macam tu. Macam mana sebabnya? Sebab dia kata kat sini apabila satu garis rajah 7 menunjukkan graf lengkung Y sama dengan AB cos X dengan keadaan A dan B ialah pemalar. Apabila satu garis lurus log Y asas 2 melawan X diplotkan. Okey, maksudnya kita kena tukarkan dia dalam bentuk linear lah. Nyatakan koordinat bagi P dan Q. Jadi dekat sini kalau ikutkan, kalau kita plotkan dia sebab dia nak garis lurus, bermakna persamaan kita akan jadi log. Okey, persamaan kita akan jadi log Y. Okey, log Y. Okey, log Y asas, Okey, log Y asas 2. Okey, sama dengan, okey, kat sini adalah log A asas 2 tambah X log P asas 2. So, ini lajunya. Wow. Okey, sini kamu punya Y. So, tuliskan Y-nya adalah log Y. X kita dekat sini adalah X. Okey. Then M kita ialah log B dan C kita adalah log A. Semuanya asas 2. Okey. Jadi kalau tengok dekat sini dia kata
nilai P dan nilai Q. Maksudnya P dan Q ni akan asalnya kan dia macam kalau ikut jadual, dia maksudnya mula-mula ini X, ini Y, ini 1, ini 4, ini 3, ini 32 kan. Jadi dekat sini X kita kekal X. Bermakna ini kalau saya tengok yang saya faham, so P kita X-nya kekal X sebabnya kita punya paksi X memang X. So 1. 4 kamu tekan kalkulator, log 4 asas 2. So dapat jawapan 2. Faham tak? Wah. Kan? Then Q kita X-nya kekal 3. Then Y-nya akan jadi 5. Tu dia. Kalkulator biasa kan dia boleh log 10 je kan? Biasanya log 10. Ini So, log 2. Kena Sebab dia pakai nak cara yang penukaran tu lah. Asal. Kalau pakai kalkulator. Yes, betul. Betul. Okey, dapat tak? Faham tak apa yang saya buat ni? Dapat. Yang lain okey? Aiman kata faham Dia dulu. maksudnya kan macam ni lah sini. So ini kekal X, ini akan jadi log Y. Jadi kan titik P 1. 4 tu kau tekan je lah kalkulator. 3 ni tekan je kalkulator, dapat lah. Okey, itulah nilai PQ. So linearkan persamaan dah jawab. Okey, boleh? Okey. Okey? Tak ada tanya? Okey, tak ada, kita teruskan. Tatang. 18. Apa 18 jawapan? 18 18 buat apa? Completing the square. Ya, apa jawapannya? Jawapan dia adalah Adalah negatif 2 lagi? T tolak 1 Iya. kuasa 2 tambah 3. 4 lah. 3. Bukan 3. 3 lah. Okey, sorry lah. Jangan marah saya. Okey. Then B? B apa jawapannya? B. Orang lain dah, saya malu ayo. Cepat. Siapa dah boleh jawab? Perempuan? Ngantuk dah ke? Pukul 12 Tak apalah, awak memang kena berkorban. Berkorban apa saja. Aku nak nyanyi. Cepat, B pertama, cepat. Saya sanggup berkorban. Kan, jadi korang kena berkorban jugalah. Nanti korang rindu saat ini. Saya tak dapat tambah 3. Saya dapat tambah 1. Kenapa Alah. Okey, tulis A-nya negatif 2, B-nya 4, C-nya 1. X tambah B per 2A. Kuasa 2 tolak B kuasa 2 per 4A tambah C. Negatif 2X tolak 1 kuasa 2. Negatif 4, ini 4 kuasa 2, 16. Negatif 16, negatif 16 bagi negatif 8. Awak dapat 2, 2 tambah 1 dapat 3. Ya, saya salah Kau tekan setakat kalkulator. Apa tekan laluan ni? Okey, yang kedua. Apa jawapan kedua kat sini? Yang ni, B yang pertama ni apa jawapannya? B pertama. 3. 3. Maksimum 3. Nyatakan julat masa sebelum mencapai tinggi maksimum. Apa jawapannya? 1. Dia nak julat. 1 dia dah sampai maksimum. T tolak 1 sama dengan 0. Dia maksimum semasa T1. Dia kata sebelum maksimum. Jadi? Dan dia kata julat. Jadi jawapannya? T kurang dari 1. Ya Allah. Okey? T kurang dari okey? Lebih besar 0. So ni baru markai kalau betul A dengan B 1.
Dia 3 markah lah. Yang soalan A 2, yang B 1, yang sebab A 2 markah. B yang pertama 1 markah. Okay. Okay? Okay, next. Tak susah pun sebenarnya kan? Kristina ada Kristina? Kis tak ada dah? Okay. Tak ada. Ayat tak ada dah? Ayat macam tak nampak lagi tadi. Kis dah keluar, Hayat tak ada. Tak ada. Okey, 19. 19. Apa jawapan 19? Cepat. 0.6108. Okey. 0.6108. Dia nak theta je, senang je lah. 180 tolak 145, sini 35 darjah. You convert to radian. Okay. So dapatlah 0.6 apa? 6108. 8 berapa? 8. 85 saya rasa macam tadi saya rasa. 85. So jadi 109. Okay, B? 9.1. 9.1. Okay, B tengok sini. Dia kata dia nak radius. Dia bagi kamu perimeter sektor COD. COD yang ini. Jadi perimeter COD ini R, ini R. Ini adalah R theta. Jadi kamu ada soalan B, kamu ada 2R tambah R theta. Theta dalam unit radian 0.6109 sama dengan 18.2. Cari R. Soalan ni Okey? yang kita patut dibagi. Sejiri Tu yang saya tak dapat jawab lagi sekali tu. Konsep. Saya tu tak dapat jawab. Saya tak dapat jawab. Apa dia? Soalan ni saya tak dapat jawab. Yang Tak kita dapat jawab. Kita tu. Oh, kita dua. Dua soalan Kita cari design. Soalan Tahu. 8. So dapat apa R-nya? Dapat apa R-nya? 6. Tak tahu. Saya salah. Menjerut. Ni Kat tengok. situ. Apa Aku sepak juga budak negara. Sekejap. Sekejap, cikgu saya kira sekejap. 6.9708. 6.9708. Ya. Itu macam suara Hayat. Ke Iqbal? Hari Akil tu. Akil yang nangis cikgu. Oh, suara dia nangis sebab tu dah lain suara dia. Nangis dan embun pagi. Okey, nombor 20. Nombor 20. Pagi-pagi mata dia berpeluh. Yelah kan, mata dia tu habuk banyak sangat tadi. Kelas korang lah tak bersihkan. Cian Akil. Okey, 20 apa jawapannya? Cian dia. 20 cepat. Itu 1 A-nya berapa? A-nya 2. Ya, A-nya Kenapa 2. B-nya kenapa 2? Maksimum tolak minimum bagi 2. Pandai. Bukan, okey, maksimum betul lah. Maksimum tolak minimum bagi 2. Ni maksudnya nilai paling kecil, tolak nilai paling besar dan bagi 2. Okey. Okey. B dia? B dia saya guna saya guna formula easy match tu, saya masih tak berapa kuat lagi. Sebab saya takut saya tersilap nak terang. Jadi saya gunakan yang biasa dulu. Okey, B dia kamu dapat berapa? 1. 3. Apa? 3. Ya, B-nya 3. Macam mana awak dapat 3? Awak tengok Ini kan satu putaran. Satu putaran untuk 120 darjah. Okey? Jadi, kalau kita kan saya kata saya akan lukis untuk 100 untuk 2 pi. 2 pi adalah 360 darjah. Bermakna kalau 360 darjah ataupun 2 pi, dia berapa putaran? Dia 3 putaran. So B-nya adalah 3. Faham tak?
Faham tak? Cikgu cakap Faham. faham. Ulang balik. Dia, Cakap faham. kamu tengok, ini kan satu putaran. Satu putaran untuk 120 darjah. Kamu ingat, saya melukis sampai ke 2 pi. Saya lukis sampai 2 pi. 2 pi itu berapa darjah? 360 darjah. Jadi, kalau 121 putaran, 363 putaran. Bermakna soalan ini akan jadi Y sama dengan A tadi kita dapat 2 sin BX sebenarnya dia akan jadi 3X. Jadi dekat soalan ni sebenarnya saya akan buat 3 putaran untuk 2 pi. Jadi maksudnya kalau saya lukis, saya akan lukis 3 putaran. 1, 2, 3 putaran untuk 2 pi. 2 pi atau 360 darjah. 360 darjah di sini adalah 240, di sini adalah 120. Jadi soalan ini satu putarannya pada 120. Kan ni satu putaran kan? Ni satu putarannya berada pada 120. Bermakna B-nya kat sini adalah 3. Nampak tak? Jadi awak congak ni. Sebab yang cikgu tu ajar, dia buat yang asal bahagi dengan yang baru, saya tak nampak. Dengan pelbagai soalan tu boleh selesaikan. Tu yang saya tak berani nak guna lagi. So saya akan congak macam ni lah. Boleh tak? Tapi nanti saya try tengok. Saya akan tanya balik cikgu tu, nak suruh dia terang balik macam mana untuk B. Sebab B tu yang saya problem sikit nak faham apa cara dia buat. Okay, then soalan seterusnya dia suruh cari C. Apa C-nya? Apa C-nya? 1. Punya 1. yes. Negatif 1. Ya, C-nya negatif 1. Negatif 1. Negatif 1 Sebaik. Boleh? Sebab kan kosong kat sini kan asalnya kosong. Kosong jadi negatif 1. Bermakna kita tolak 1. Okay, next nombor 21. Apa jawapan 21? Saya try aku. 2. Ya je. Ya, 2. Betul. Cikgu saya tak dapat. Mantap Azul. Okey. Seutas dawai yang panjangnya 155 dipotong kepada 10 bahagian. N dia 10. Seutas rantai, maksudnya kamu punya S. S 10 sama dengan 155. Pada setiap bahagian membentuk satu janjang aritmatik. So guna formula janjang aritmatik. Jadi 10 bahagi 2. Diberi bahagian terpanjang. Okey, dia suruh cari terpendek. So A tambah L last term atau TN diberi last term is 29 equals to 155. Cari A. Faham? Boleh? Diam sebab terkejut lah. Itu je ke? Okay, bukannya tak tahu kan? Sebab tu saya tunjuk yang ni. Okay, nombor 22. Apa jawapan nombor 2? N. Takut dia aku. Takut. Ifan dah Pak Ifan? Ifan dah. Saya takut lah. Berapa P, berapa B? Kenapa ada koordinat dia juga ni? Koordinat. Anjir N pun. Susah ni soalan. Okey tak? 1/5 P. 1/5. Betul? N-nya? Ish. N5. N-nya 5? N. Apa ni cikgu? Saya tak faham soalan ni. Apa dia nak? Okey. Dia kata min-nya 5. Min adalah NP. NP sama dengan 5. Dia bagi standard deviation. Standard deviation adalah 2. Okey. Jadi kamu tengok kat sini. Bila standard deviation dia 2, maksudnya dekat sini, kalau awak tengok dekat sini, standard deviation formulanya apa? Iaitu adalah N. Saya silap kot. Punca kuasa NPQ. Saya tak buat punca kuasa. Sorry, saya rasa saya silap. Betul lah.
NPQ. Bila standard deviationnya 2, maksudnya standard deviation ada square root. Jadi saya ambil NPQ saya ialah 4. Faham? Ataupun kamu biarkan dia NPQ sama dengan 2. Jadi NPQ sama dengan 4. ganti je lah. Ganti je lah. Okay. So dapat Q-nya adalah 4/5. Maka P-nya 1/5. And P-nya 1/5 sama dengan 5. N-nya 25. Ya Allah. Okay. Ya Allah. Ya Allah tak apa. Jangan lagi. Okay, next. Okay, senang je kan? Cikgu. Tadi berapa markah? Kalau dapat P je. Okay, kalau kat sini dapat P saja sebab maksudnya you dah substitute formula. Awak keluarkan dekat sini bila you dapat sebab dia nak PQ. Jadi biasanya kalau you keluarkan kedua-dua ni, you dah dapat 1 markah, keluarkan statement dekat situ. Sebab min tu kamu tahu NP. Okay, dua-dua ni betul, you dah boleh dapat 1 markah. So dapat P 1 markah, then you dapat dia punya mana dia? N-nya 1 markah. Boleh? Sekejap. Okay. Sekejap, cikgu. Nak tengok. Okay. Kau silap kat mana? Sekejap. Sikit. MPQ 4. Betul lah. Boleh dapat 2 lah. Tak apa. Saya bertanya cikgu. Okay dah? Okay. Okay, cikgu. Okay. Dah pukul 12 Okay, boleh Boleh. Cikgu. Ya, Hello. tak? Dah Okey, cikgu dah. Okay, soalan nombor 23. Soalan nombor 3. Kalau kamu tengok dia kata satu kebocoran telah dikesan pada salur pada salur pipe utama di bawah tanah di bandar A. Kuantiti air telah mengalir keluar ialah 10 liter pada jam pertama. 15 liter pada jam kedua. 10, 15, 20 dan seterusnya. Diberi jumlah kuantiti air yang telah mengalir. SN adalah 3,510. Hitung jumlah kuantiti air yang mengalir keluar dalam 5 jam terakhir. Kalau 5 jam pertama senang, kita cari S5. Dia nak 5 jam terakhir. So, awak kena cari dulu N. Okay. Jadi SN-nya 3,510. Saya tak tahu N per 2. 2A. Tambah N tolak 1 darab D. Okay. So dekat sini awak selesaikan. Tapi tadi saya tekan N-nya dapat perpuluhan pula. Nanti kita cek balik. 3,510 saya darab 2. Saya dapat sini 7,020 sama dengan N. 2 kali 10, 20 tambah 5N tolak 5. 7,020. Oh, saya saya buat kan. Saya bukan buat 3,510. Saya buat 350. Okay, so kat sini akan dapat 20. Oh, sorry. 15N tambah 5N kuasa 2. Tekan kalkulator. 5N kuasa 2 tambah 15N tolak 7,020 sama dengan 0. EQN. A dia ialah 5. B kita ialah 15. C kita adalah negatif 7,020. So you dapat N dia di sini adalah 36 dan satu lagi N yang negatif.
Maka kita dapat N36. Dia kata 5 jam terakhir. 5 jam terakhir bermaksud awak akan cari S36 tolak 36, 35, 34, 32, 31. Jadi awak 36 tolak S30. Jadi dekat sini S36 dah ada dah. 3,510 tolak dengan S30. Jadi dapat dah pada 31, 32, 33, 34. Dia nak 5 jam sorry, 31. Faham tak? Faham tak? Bukan. Teruskan. 30. Kalau 30 maksudnya 31, 32, 33, 34, 35. Dia nak 5 jam akhir termasuk 36. Faham? Okey. Faham tak? Faham. S36 tolak S31. Kiralah sendiri. Boleh? Tu dapat kalau salah yang 30 tu dapat berapa markah? Yang S31 saya tak. Okey, S36. Okey, awak salah S31 lah. Macam tu. Betul? Okey, kat sini 4 markah. Jadi awak mencari nilai N, awak masukkan semua ni, dah masukkan formula dapat 1 markah. Ini cerita kalau jawapan akhir salah. Okey, you dapat 1 markah, 1 markah. Tapi sebab kamu menggunakan S6, tolak dengan S ini salah. Kalau S ini betul, kamu boleh dapat 3 markah. You akan dapat B3 di sini. Tapi oleh kerana kamu salah S kat sini, so you dapat 2 markah sahaja. Sebab tu saya kata, kertas 1 ni full mark, okey. Nak -1 tu jadi susah nak dapat markah -1. So kalau markah dia 4, nak dapat 3 susah. Markah dia 3, nak dapat 2 tu susah. Boleh? Boleh. Okey, number 24. Apa jawapan nombor 24? Dia kata dia akan mengalahkan ketiga-tiga orang pemain. Dekat situ dia mengalahkan. So mengalahkan 1/3 dan 1/4 dan 4/5. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Yang kedua macam mana? Dia akan mengalahkan sekurang-kurang 2 orang daripada 3 pemain. Ni banyaklah sikit. Kau buat 1/3 darab 1/4. Dia menang. Kan dua-dua dia mengalahkan. Then darab dengan 1/5. Ataupun 1/3 darab 3/4 darab 4/5. Ataupun 2/3 darab 1/4 darab 4/5. Ataupun hilang. Allah Akbar. Mana dia di kalau lambatnya dia jadi hantu. Sekejap. Dia kalau line tak tiba-tiba tak berapa okey, OneNote ni memang akan hilang. Sekejap ya, tu dia keluar balik. Tinggal 19 orang. Siapalah yang dah hilang? Okey, sikit lagi. Next saya akan buat paper 2 dia Tak faham. Yang mana? Yang B tu. Nombor? Yang B ni dia katakan ni nak terang ni. 24B ni dia kata dia akan mengalahkan sekurang-kurang 2 orang. Bila sekurang-kurang 2 orang, kan ni dia mengalahkan. Dia mengalahkan, ini dia mengalahkan, ni dia mengalahkan. Yang ini dia kalah. Dia mengalahkan tu maksudnya dia menang lah. So maksudnya dia menang, dia kalah. Ataupun dia menang, dia kalah, dia menang. Ataupun dia kalah, dia menang, dia menang. Ataupun dia menang, dia menang. Faham?
Menang tu yang A lah. Faham? Boleh? Jawapan dia. Tak berapa tapi saya juga. Kira saya tak kira. Saya tak kira. Darah Jawapan dia sendiri. 5/12 ke cikgu? 1/3 ni, so 1, 3, 4, 12. 12 kali 5, 1/60. Tambah, ini 3 kali 4, 12. 12/60. Ini 8/60. Betul? Okay? So, you dapat tambah dengan 4/60. Betul? Wow. 24, 1, 25. 25/60. Betul tak? Betul tak? Cikgu macam 1, 3 kali 4, 12 kali 5, 60. Hidayah kata dia dapat So, 5/12 tadi. Yelah, ni Betul, tak 5/12 simplify kan? lagi. okey. Yelah, tak simplify lagi. Dia mesti Cikgu kalau betul simplify. A je berapa markah cikgu? Faham? A saja. Oh, A tu 1 markah je bang. Allah. A tu salin je soalan tu masuk dalam. Allah. Okey, boleh? Ini simplify Ini simplify. Divide by 5 dapat 5, ini bagi 5 dapat 12. Awak ingat probability mesti jawab dalam pecahan termudah. Saya terguna yang tu cikgu. Fast. Yang NC. NC tu Zul, kalau dia ada PQ. Sekarang dia banyak benda tu Zul. Cikgu. Ya. Kalau dalam exam kita tak sure nak pakai yang mana, lepas tu kita tulis dua-dua, Boleh. salah. Okey. Tak salah, boleh. Korang nanti saya akan double check dengan PPD macam mana. Tapi dalam grup SUSPM, dia dah suruh ingatkan pelajar untuk pakai pen. Sebab bila marking guna online, diorang akan scan korang punya jawapan. Diorang takut pensel tak boleh dibaca oleh diorang punya scanner. So mesti guna pen. Okay, next soalan nombor 25. Last question. Apa jawapannya? Senang je ni. Kurang dari K means this one. Kosong. Apa jawapannya? 0.6. Jawab je lah. 685. Ya, Betul. 685. Betul? Cuba. Okay, B. Takut. Cikgu saya salah lah. A tu macam ni, 0.37 kat tengah-tengah. Kanan kiri engkau buat 1 tolak 0.37. Kan? Engkau dapat kanan kiri. Okey, jadi bila engkau buat 1 tolak 0.37, engkau dapat jawapan kanan kiri, engkau bahagi 2. Sebab kenapa bagi 2? Saya nak cari 11 ni, 1 ni berapa? So, bila bahagi 2, engkau dapat jawapannya 0.315. Sekarang saya nak sebelah sini. Jadi, 1 keseluruhan tolak dengan 0.315. Dapatlah 0.685. Okey, B. Apa jawapan B? Apa jawapan B? B saya tak dapat ke? Dah tidur dah? So, dapat apa? B ni dia soalan tu dia nak A. Kan? Jadi, kalau awak tengok, ini kan 0.315. Yang warna putih, saya warnakan biru. Yang warna biru ni, sebelah ni 0.315. Sebelah ni pun 0.315. Jadi, dalam awak punya jadual, so maksudnya kita mencari P, Z lebih besar K sama dengan 0.315. Tadi kat kelas baru saya ajar. Bila dia lebih besar, K tu positif ke negatif? Dan dia tanya K bukan negatif K. So K tu memang dekat positif lah kan? So K tu adalah positif. Boleh baca dekat jadual tak nilai ini?
Boleh. Boleh. Perlu satu tolak ke tidak? Tak. Tidak. Tak. Kalau tak, perlu tukar dia punya ini kan dia lebih besar. Lebih besar, besar maksudnya dia positif. Dia tak lebih daripada, kita tak perlu lakukan tolak. Bermakna ambil dia jawapan. So 0.315 baca je lah daripada awak punya jadual. Oh, boleh baca macam tu je. Memanglah dia nak K. Cumanya masalahnya yang kamu tak boleh baca sebab kamu tak tahu warna biru ni apa. Sekarang kita mencari yang biru tu. Faham? So tengoklah jadual. Berapa dapat jawapan? Ya. Yeah. Bila tekan kalkulator kita dapat Z score ke ataupun kebarangkalian? Kalau awak tekan kalkulator apabila nilai kat dalam ni diberi. Apabila dalam ni diberi, tekan kalkulator. Tekan kalkulator nak cari yang dalam kotak. Tapi kalau yang dalam kotak diberi, kamu kena baca jadual. Maksudnya macam soalan sekarang, baca jadual. 0.315 ambil yang dekat jadual yang halus tu. Jadual dekat atas kan? Mana dia? Akil ada dah? Akil tidur dah? Apa cikgu? Ada. Mana dia ni? Ya. Kejap 0.315 ni atas. Jawapannya 0. Empat berapa? 48. Sekejap, ya. Dia lambat. 481 ke 482? Aduh. Tak. Okay, 0.3 betul? Ya, 0.315 0.315 tak? 0.315 315 di sini. So dia lebih 6. So jawapannya 0.4 8 lebih 6, so kita ambil dekat 7 sebab 4 tu jauh sangat. So 0.482. Boleh? Tak adalah susah sangat. Kan? Nampaklah bentuk-bentuk soalan tu. Boleh? Okay. So saya stop. Jadi besok kita next class kita akan buat set kertas 2. Boleh? Okay, belum solat isyak, terus solat isyak dulu. Jangan jadi macam saya hari tu tertidur lala tak solat isyak. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa esok. Bukan jumpa esok, jumpa pagi ni. Ya. Cikgu. Esok pagi boleh pakai tudung hitam tak? Dia kata tak kisah kot tudung hitam. Cuma dia kata tadi baju koko nanti saya forward dalam kelas. Tadi nanti saya forward dalam kelas Alright. Saya akan forward dalam kelas. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, jumpa pagi ni. Okay, bye. Cikgu. Sama. Ya. Kita nak buat apa esok cikgu? Apa? Kita nak buat ada set kelas soalan apa? yang belum yang tadi kita tak bincang lagi, jadi bawa. Lepas tu ada set baru. Set baru ada banyak belum ambil. So kita akan ambil, saya akan bagi set baru. Banyak.